Astaghfirullah, na'udzubillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi yassir wa la tu'ansir wa bi tammi bil khair. Alhamdulillah, tamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Pada malam yang mulia ini Allah temukan kita di dalam satu majlis ilmu, taman-taman syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita, kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua ini mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat nikmati Allah Subhanahu Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini maka Allah temukan kita di dalam satu majlis ilmu. Bahkan juga kita berkumpul kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu kita berpisah pun kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Maka tidak ada pengharapan melainkan kita mengharap kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka oleh itu tuan-tuan, setiap perkara bermula daripada niat. Apa yang kita niatkan, lalu kalau kita masuk menjengkah kakinya kerana manusia, maka manusialah yang kita dapat. Lalu kalau kita masuk kerana Allah, lalu Allah lah mudah-mudahan itulah target utama kita. Lalu kalau masuk kerana di antaranya nak lihat siapa paling hebat, siapa paling tinggi, siapa yang paling baik, maka berugi kita kerana kita bersaing untuk mendapat mata-mata manusia. Tetapi kalau kita bersaing kerana untuk mendapatkan ganjaran ataupun rahmat, ataupun di antaranya memohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala, lalu alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita ini kerana Allah Subhanahu Ta'ala, maka malam ini tuan-tuan sambil-sambil duduk maka niat i'tikaf kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mudah-mudahan setiap masa, setiap waktu yang kita duduk dalam majlis ini, betul Allah kata dalam Quran, wal 'ash innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ash, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa disebutnya dengan rugi? Allah sumpah manusia ni rugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang buat amal salih, kecuali orang yang dekatnya kepada Allah, kecuali orang dia kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala, kecuali orang yang berbuat sesuatu itu atas niatnya kerana Allah. Sungguh kita ini Allah beri hidayah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah diberinya hidayah oleh Allah Subhanahu Ta'ala dan taufik, maka boleh hadir, gerak kaki kita datang. Maka jangan kita rugi kerana disebabkan kita faham, kita tahu, lalu kita duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Kerana kita mahukan pengharapan kepada Allah, tetapi bukan kerananya kita hebat, bukan kerananya kita ni. Maka Imam Ar-Razali katanya apa? Jaga hati-hati kita. Mudah-mudahan
Di antaranya setiap perbuatan yang kita membaca doa iftitah, kan? Setiap perbuatan, setiap perlakuan, setiap tutur kata, apa saja lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ni tuan-tuan nikmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menceritakan sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu setiap makhluk ni hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tajuknya malam ini adalah penyakit umat dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dulu adanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, orang panggil apa? Kalau bahasa kita dipanggil zaman kebodohan. Maka zaman yang dahulu tersebut, mereka pada ketika itu ada yang bertawaf dalam keadaan bogey, ada yang pada ketika itu melakukan perkara-perkara mungkar. Acal berkumpul saja, lalu akan meminumnya kepada arak. Lalu berkumpul saja, lalu akan berzina, berkongsi di antara satu sama lain. Lalu mereka itu melakukan apa saja perbuatan yang mana yang dilarang daripada Allah, tetapi mereka buat juga. Kenapa? Satu benda, iaitu mengikuti hawa nafsu. Bila nafsu dituruti, maka akal pada ketika itu terbatas, akan terfikir. Dia nak buat benda-benda haram dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allah kata dalam Quran, innal insana lafi hus, manusia dalam kerugian. Lalu maka jangan kita meletakkan diri kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kata dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Maka aku nak menjadikan khalifah, lebih kurang menjadikan di muka bumi Allah ini adanya khalifah. Ma makna khalifah? Pemimpin. Maka di atas, maka Allah bagi, iaitu berkaitan dengan akal. Allah bagi berkaitan dengan nafsu, berkehendak. Akal berfikir, nafsu berkehendak. Masya Allah. Maka Allah turunkan pula syariat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra'. Maka iqra' ma makna? Baca. Baca. Maka Allah turunkan ayat Quran untuk apa? Bagi tahu kepada kita semua ini bahawasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammadur Rasulullah. Maka kita di antaranya perjalanan seperti satu kapal yang besar. Itu kita di berjalan, daripada awal wal akhir, mula sampai akhir. Maka nanti tamat tempohnya, wallahu a'lam bisawab, entah bila. Maka sampai pada tahap itu, lalu akan dimasukkan ke dalam apa tuan-tuan? Alam barzah, akan tukar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa kepada umat yang terdahulu. Allahu Akbar. Antaranya umat yang terdahulu bagaimana? Mereka hidup dalam keadaannya wuha, seronok-seronok, tidak ada matlamat dan tidak ada tujuan. Bagaimana di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, saatnya Nabi Ibrahim. Lalu pada ketika itu adanya satu raja yang sangat zalim. Siapa nama dia? Raja Namrud. Raja tu zalim tuan-tuan. Lalu apa yang diazab olehnya? Maka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andainya pada ketika itu dia mengatakan, inni rabbi, aku sebagai Tuhan. Manusia bila mana dia ada semua, bila mana dia ada nikmat, bila mana dia ada kedudukan, lalu dia tidak dibatasi dengan iman,
dia ada kedudukan, ada tata, ada duit banyak kan. Asal dia niat bank contoh gitulah lah. Ada duit banyak, kawan tu relax kan. Keluar-keluar orang sarung kasut contohlah kan. Turun-turun keluar dah, ada kereta tuan masuk. Gitulah. Dah masuk duduk. Okey tuan, hari ni di mana tuan? Kita pergi minum di Astoria. Makan tengah hari di sini. Naik orang kaya. Subhanallah. Lalu begitu, dia kaya, dia boleh buat apa saja yang dia nak. Hari ni perempuan dia tak cukup ni. Tukar halim pula. Gitu. Maka apa saja yang dia nak buat. Tidak yang terhalang daripadanya. Minuman ni tak syok. Dia tukar minuman lain pula. Gitu. Bagikan benda yang paling mahal. Ini tuan, kalau minum confirm ke kubur. Gitu contohlah. Kan? Di antaranya, bila mana manusia itu dalam keadaan dia nikmat yang terlalu banyak, maka begitulah saatnya manusia itu akan merasakan satu benda. Lagi lama lagi tak cukup, lagi lama lagi tak cukup, lagi lama lagi tak cukup. Aku nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Betul Allah kata dalam Quran, yahsabu annama lahu aqlada. Dia menyangka hartanya itu boleh menyelamatkan kepadanya. Orang yang beri harta boleh menyelamat kepadanya. Yahsabu annama lahu aqlada. Betul Allah kata lagi, kalla la yunbazanna fil khutamah. Lalu aku campak mereka. Orang-orang begini mengatakan harta boleh menyelamatkan kepada dia. Aku campak mereka. Al-khutamah, masuk dalam neraka Allah subhanahu ta'ala. Maka tuan-tuan ni mati Allah subhanahu ta'ala, maka umatku akan ditimpa. Umat siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Nabi? Kita. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang kita bacakan pada malam ini. Allahumma amin. Kenapa? Semua yang kita baca ini adalah penyakit. Apa ubat dia? Lepas daripada ni kita tengok ubat dia pula. Macam doktor. Tak adalah gurau je tuan-tuan. Acik-acik penyakit je kan. Ubatnya apa? Kan? Begitu. Maka yang ditimpa kepada umat yang terdahulu, sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit yang ditimpa umat terdahulu itu ya Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi pun menjawab, tuan-tuan, penyakit-penyakit itu yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Adakah tak bolehnya bersukaria? Nak gembira-gembira tak boleh ke Ustaz? Boleh. Tetapi ada batas. Sebab duduk dalam dunia. Bila duduk dalam dunia ada batas tak? Ada batas. Tengok benda haram tak boleh. Cakap benda ni pun tak boleh. Buat benda ni tak boleh. Habis bila nak bebas ya Ustaz? Bebasnya waktu bila? Saatnya masuk ke dalam syurga Allah subhanahu ta'ala. Itulah tempat bebas-bebasnya. Tengok bidadari meleleh elok. Kan? Tambah hak Bilal ni, kalau dia nampak lah bidadari tengah leleh, tak azan dah, tak jadi dah. Fadilat Bilal tuan-tuan, bila dia azan bidadari memanggil, tu aku punya, tu aku punya, tu aku punya, booking. Tu dia. Sampai tahap lagu tu booking tu. Subhanallah, Maha suci Allah. Nampak je bidadari, Allah seronoknya. Allah tak bagi dah rumah tereh-tereh, tak bagi dah. Allah bagi istana nanti tuan. Setiap ada macam-macam lagi. Subhanallah, tabarakallah. Lalu adanya batas. Dalam kehidupan adanya batas. Innal halal bayyinu wa haram bayyinu. Perkaranya halal telah dinyatakan, perkaranya haram telah dinyatakan. Adanya batas-batas yang boleh kita buat. Hak ni tak boleh buat, cik oi. Hak ni boleh buat. Hak ni tak boleh. Hak itulah dunia. Hak kita duduk ni, inilah dunia. Maka begitulah benda yang telah ada, yang disyariatkan. Untuk apa? Maka Allah menguji pada hamba-hambanya. Kenapa? Allah nak hadiahkan tempat yang mana? Tempat yang luar biasa. Lalu penyakit ini apa dia? Yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Bila mana manusia itu dalam keadaannya banyaknya hiburan. Kalau tanya anak-anak kita apa yang diorang seronok, kan?
Apa seronok apa? Oi, game mana? Kan? Sehari kalau tak buka tak jadi tak? Kan? Asal tu dia pusing kan. Sebab dalam kuliah dia kata tak boleh ya. Lagi lepas kuliah perang. Kawan share ni, okey. 5 jam tak sedar. Kuliah setengah jam. Nak 5 jam tak sedar. Kenapa? Asyik. Dah bunyi dah jam loceng. Kenapa? Asyik, seronok. Main tu seronok. Lepas tu bila kita pergi Masjidil Haram tuan-tuan, kan? Bila sampai saja kapal terbang turun, landing je apa kita nak? Seronoknya ya Allah, aku nak pergi tengok Kaabah. Nak pergi masuk Masjidil Haram. Kawan tu masuk hotel, Temu Tawih kata, okey kita check in hotel dulu nak. Alah, hotel dulu pula. Kita nak masuk ni. Tak sabar dah. Tengah Bilal pula. Kan? Bila tu qomat pula kawan tu, bila qomat bangun tu sebab seronok. Waktu tu seronok kita main dalam keadaannya kita, walaupun imam tu baca ya Rabbi panjangnya, kalah imam baca panjang, tapi kita boleh sabar. Kenapa? Sebab suara dia seronok, tenang, aman, bahagia, kan? Depan dia pijak-pijak tengok Kaabah pula, menangis pula, neleh air mata, seronok. Sebab apa? Sebab kita rasa keamanan. Tuan-tuan tahu tak? Bagaimana keamanan? Tenang, rasa tenang. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam khitabnya para nabi, dalam bab Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim membina Baitul Atiq bersama dengan Nabi Ismail alaihi salam. Maka berdoa kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan tempat ini tempat yang barakah, tempat yang berkat. Tempat yang berkat, tempat barakah, tempat yang baik. Subhanallah. Seronok tak? Seronok. Begitulah di antaranya seronoknya acik. Begitulah mereka, bila mana mereka seronok sehingga membatasi dalam kehidupan. Terlalu banyak bersukaria. Apa yang dulu zaman-zaman jahiliyah bila berkumpul, apa yang mereka buat? Kumpul-kumpul saja. Minuman wajib adalah arak. Wajib. Jangan potong pula. Begitu. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, minuman dia wajib arak. Begitu. Kan? Mereka pun meminum dan memabuk, lama-lama berzina dan sebagainya. Kan? Porak-porandah melalui amalan-amalan. Maka macam-macam mereka buat. Untuk apa? Untuk memuaskan diri sendiri. Lalu ditanya kepada orang yang buat maksiat,